Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran atas limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua yang membolehkan kita terus tunduk dan patuh kepada Allah, seterusnya melakukan segala bentuk ketaatan dan kewajiban yang Allah telah fardukan kepada kita, dan juga menjauhi segala bentuk larangan-larangan yang Allah Ta'ala larang untuk kita lakukan. Kita juga berdoa agar kita dijauhkan dari segala malapetaka dan juga penyakit yang melanda. Semoga Allah Ta'ala sentiasa memberikan kita keafiatan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah kita meneruskan perbahasan dalam kitab Al-Ilm karangan Imam Al-Ghazali ini, dan kita sedang membicarakan tentang apakah dia yang dimaksudkan dengan ilmu-ilmu fardu ain. Seperti yang telah kita bicarakan sebelum ini, ilmu fardu ain itu pada asasnya berkait rapat dengan segala perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala perkara yang berkait dengan kewajiban kita sebagai seorang hamba dan kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Termasuklah dalam fardu ain itu hal-hal yang berkaitan dengan akidah, kepercayaan. Termasuk juga dalam kelompok fardu ain itu hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kita mesti amalkan, seperti tanggungjawab fardu ataupun tanggungjawab rukun Islam kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Termasuk juga dalam hal-hal fardu ain itu perkara-perkara yang kita harus tinggalkan, at-tarku, seperti perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Jadi itu semua termasuk dalam hal-hal yang dipanggil ilmu yang wajib atas setiap individu muslim atau ilmu fardu ain. Kemudian kita teruskan perbicaraan muka surat 82 itu. Disebut juga bahawasanya apa yang diterangkan kaum sufi tentang memahami bisikan-bisikan musuh dan langkah malaikat adalah benar juga, tetapi terhadap orang yang ada hubungannya dengan itu. Maksudnya yang termasuk juga dalam hal-hal fardu ain ini yang kita wajib tahu ialah memahami apakah dia panggil khawatir ataupun pemikiran-pemikiran, bisikan-bisikan. Sama ada bisikan-bisikan itu dalam bentuk yang baik, yang dipanggil bisikan kemalaikatan, ataupun bisikan-bisikan yang merosakkan, meragukan, memberikan kita was-was, yang lebih dikenali dengan bisikan kesyaitanan.
Jadi untuk memahami bentuk-bentuk bisikan itu pun termasuk dalam hal-hal fardu ain. Bukanlah bermaksud malam-malam tunggu ada tak orang bisik-bisik kat kita, bukan begitu. Maksudnya hati kita ini kecenderungannya itu ke mana? Itu bisikanlah tu. Kalau hati itu kecenderungannya untuk buat maksiat sahaja, maka itulah sebenarnya bisikan-bisikan kesyaitanan. Tetapi kalau hati itu amat cenderung untuk melakukan ketaatan, perkara-perkara yang baik, sebenarnya itulah khawatir ataupun bisikan yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk yang baik, yang kadang-kadang disebut dalam tasawuf ilham, ilham al-malaikah, ilham-ilham yang berbentuk kemalaikatan. Maka tidak semestinya dia dalam bentuk suara. Kalau bentuk suara tu lari pula kita nanti. Tapi dia dalam bentuk kecenderungan hati, mail al-qulub, kita punya hati itu dia lebih ke arah mana. Pastinya bisikan-bisikan itu tidak akan mungkin datang kepada kita dalam bentuk yang baik sekiranya kita sendiri tidak menyediakan hati kita ini untuk menerima bisikan-bisikan yang baik. Jadi janganlah perangai tak berapa baik tapi duk harap datang bisikan-bisikan yang baik. Itu natural lah kan. Fitrah lah. Kalau kita sendiri tidak taat kepada Allah Ta'ala, maka yang banyak datang bisikan kepada kita ialah bisikan-bisikan kesyaitanan lah. Sebaliknya kalau kita memang rajin, kita berusaha, kita bersungguh-sungguh dalam ketaatan, maka akan banyaklah ilham-ilham, kecenderungan-kecenderungan yang baik akan datang kepada kita. Lebih mudah untuk kita melakukan perkara yang baik. Lebih cenderung kita untuk pergi ke masjid, untuk bersama-sama dalam amal-amal yang baik. Jadi dia berkait, dia reciprocal antara amalan kita itu dengan nantinya bisikan-bisikan yang akan datang kepada kita. Makanya kalau nakkan bisikan yang baik, maka kita kena berusaha melakukan perkara yang baik. Tetapi kalau kita sendiri tidak melakukan perkara yang baik, susah kita nak mengharapkan kita akan dapat bisikan yang baik. Kemudian disebut apabila menurut biasanya bahawa manusia itu tidak terlepas dari panggilan kejahatan, riak dan dengki, maka haruslah ia mempelajari ilmu bahagian sifat-sifat yang membinasakan diri. Manusia ini kita serba maklum bahawa ada kecenderungan-kecenderungan, khususnya kalau kita ini tidak memelihara diri kita daripada kecenderungan nafsu atau syahwat kita yang mengajak kepada keburukan, maka nanti akan pastinya datang perkara-perkara, panggilan-panggilan, bisikan-bisikan yang berbentuk kejahatan seperti riak dan dengki. Maka oleh kerana itu wajib fardu kepada kita untuk mempelajari apakah dia perkara-perkara yang akan membinasakan diri kita dalam bentuk sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk, ataupun sifat-sifat al-muhlikat, sifat-sifat yang membinasakan diri kita. Apa yang dipandangnya perlu untuk dirinya, bagaimana ia tidak wajib. Kalau kita masih ingat lagi masa awal-awal dulu, kalau boleh buka yang ada kitab ni, buka surat 34, Imam Al-Ghazali, bab buku ini sendiri dia membahagikan kitab Ihya Ulumuddin yang besar ini kepada 4 rubu' dia panggil, 4 quarters, 4 suku. Suku yang pertama, rubu' yang pertama dia panggil rubu'ul ibadah, suku yang bercakap tentang hal-hal ibadah. Bab ibadah tu sendiri ada 10 kitab.
Dan kitab yang pertama Babul Ilm, kitab ilmu yang kita sedang baca sekarang ni. Satu daripada 40 kitab keseluruhan kitab Ihya ni. Tapi dalam 40 tu 10 pertama bercakap tentang ibadat. Rubuk yang kedua ialah rubuk yang dipanggil adat. Adat surat 33 tu. Iaitu suku ataupun kuarter yang bercakap tentang pekerjaan sehari-harian. Makan, adab kahwin, adab pergi bekerja, halal dan haram, adab bergaul, adab beruzlah, adab bermusafir dan lain-lain. Dan rubuk yang ketiga, suku yang ketiga itu dipanggil al-muhlikat. Yang ni yang dimaksudkan tadi itu, al-muhlikat. Maksudnya rubuk bahagian yang menceritakan perkara-perkara yang bakal membinasakan jiwa kita dan diri kita. Itu ada 10 kitab tu yang bercakap tentang perkara yang membinasakan. Apa dia? Misalnya tentang keajaiban hati, tentang latihan jiwa, tentang bahaya nafsu, 2 bentuk nafsu, nafsu perut dan nafsu kemaluan. 2 syahwat, dipanggil syahwatain. Bahaya lidah, lisan. Ini banyak perkara-perkara yang merosakkan datang daripada lisan. Bahaya marah, dendam dan dengki, tercelanya dunia, tercelanya sifat riak, ujub dan ghurur. Jadi perkara-perkara itu wajib tu. Kalau ikut Imam Al-Ghazali, wajib kita tahu apa yang dimaksudkan dengan riak, apa yang dimaksudkan dengan ujub, apa yang dimaksudkan dengan bukhul, bakhil, supaya kita nanti tidak terjatuh ke dalam berlakunya sifat-sifat itu dalam diri kita. Jadi maknanya fardu ain ni bukan sekadar belajar solat, bukan sekadar belajar tauhid, tetapi juga belajar tentang bagaimana untuk kita mensucikan dan membersihkan hati kita ini dari sifat-sifat yang merosakkan, dan kita melengkapkan hati kita itu dengan sifat-sifat yang murni, sifat-sifat yang terpuji. Kalau kita nak baca kitab sampai ke situ lambat lagi lah. Jadi kena baca sendiri. Sebab kita baru kitab nombor 1. Yang itu bab tu kitab nombor 30 sampai 21, 20 berapa tadi? Rubuk ketiga lah. 21 sampai 30. Tetapi itu kata Imam Al-Ghazali termasuk dalam hal-hal yang wajib dipelajari yang dinamakan fardu ain. Bagaimana dia tidak wajib? Kata Imam Al-Ghazali. Siapa kata dia tidak wajib? Kerana Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i binafsihi. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Yang pertama, syuhun muta'un, iaitu kebakhilan yang dipatuhi. Maksudnya orang yang bakhil lah, orang yang menjadikan kikir atau bakhil itu sebagai ketua dan tuhannya, dipatuhi. Orang yang bakhil lah, senang, sifat bakhil. Yang kedua, wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang dituruti. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsihi, dan rasa ujub, rasa ta'ajub, rasa bangga seseorang manusia itu pada dirinya. Itu 3 benda sebagai perkara-perkara yang membinasakan. Dan sebab itulah, kalaulah itu perkara yang telah diingatkan oleh Nabi kepada kita sebagai perkara yang membinasakan, pastilah ia termasuk dalam hal-hal yang kita wajib tahu untuk kita mengelakkannya.
Dan hari ini kita tengok memang itulah masalah besar kita. Kan? Seminggu dua ni cerita orang kena tipu. Scam. Makau scam lah, apa scam lah. Dan itu dah jadi profession pula masa PKP ni. Mudah, telefon je orang kat rumah kan. Dan cakap dia tak bayar itu, tak bayar ini. Hantar barang sangkut, kena masukkan duit. Tokenya tu jadi kaya raya. Apa sebab berlaku perkara itu? Sanggup menipu, sanggup mengumpulkan duit-duit dari sumber yang haram. Kerana inilah, kerana syuhun muta'. Kerana yang menjadi Tuhannya itu adalah kebakhilan dan juga rasa kikir, rasa kedekut, rasa nakkan sesuatu, dan hawa nafsu yang diikuti dan dituruti, dan ketakjuban manusia kepada dirinya. Ini contoh. Banyak lagi hadis lain yang bercakap pula tentang perkara-perkara yang membinasakan yang lain. Jadi Imam Al-Ghazali menyusun semua sifat-sifat mazmumah ini, sifat-sifat yang terkeji itu dalam bab-bab yang tersusun dalam kitab ini. Kemudian disebut tidaklah terlepas manusia dari sifat-sifat tersebut dan lain-lain sifat yang akan kami terangkan. Maknanya kemudian nanti dalam kitab yang besar ini akan diterangkan. Dari sifat-sifat hal ihwal hati yang tercela, seperti takabur, ujub dan sebagainya yang mengikuti tiga sifat yang membinasakan itu. Yang asas tu ada tiga: bukhul, hawa nafsu dan juga ujub. Tetapi yang terkeluar, yang timbul daripada tiga yang asas ini banyak lagi, seperti takabur dan lain-lain lagi. Maka menghilangkan sifat-sifat tadi, kata Imam Al-Ghazali, adalah fardu ain. Maknanya mengetahui apa maksud sifat-sifat yang buruk itu, dan mengetahui pula bagaimana cara untuk menghilangkan sifat-sifat itu dalam diri kita adalah satu benda yang fardu. Maka ilmu tentangnya itu juga adalah fardu. Sebab itu dia termasuk dalam fardu ain. Dan tidak mungkin menghilangkannya kecuali dengan mengetahui batas-batasnya. Kita kena tahu sebabnya, tahu dia punya hadnya, tahu dia punya ta'rif dan definisinya, dan tahu juga apa sebab-sebabnya, tanda-tandanya dan cara mengobatinya. Orang yang tidak mengetahui sesuatu kejahatan sudah pasti akan terperosok ke dalamnya. Obatnya, kata Imam Al-Ghazali, ialah menghadapi sebab itu. Kita kena lawan sebab yang membawa kepada sifat buruk itu dengan lawan kepada sifat buruk tersebut. Kan? Maka kalau lawan kepada bukhul, bakhil, kikir adalah dengan kuatnya kita memberi, bersedekah, maka kita juga kena tahu tentang fadilat bersedekah, dan kita kena menjadikan bersedekah itu sebagai sebahagian daripada kita punya akhlak, kita punya nature, kita punya kebiasaan. Jadi kena tahu lawannya. Maka bagaimana mungkin melawannya itu tanpa mengetahui sebab dan yang disebabkannya? Kebanyakan dari yang kami terangkan, kata Imam Al-Ghazali, dalam bahagian sifat-sifat yang membinasakan diri. Maknanya Imam Ghazali kata hal-hal ini kami telah akan bicarakan dalam bab Al-Muhlikat yang kita sebutkan tadi. Semuanya itu, kata Imam Al-Ghazali, termasuk dalam fardu ain, dan sudah ditinggalkan manusia kerana sibuk dengan yang tak perlu. Dan hal-hal begini, kata Imam Al-Ghazali, zaman beliau lagi orang sudah tidak begitu mengambil berat. Kerana apa? Sibuk dengan hal-hal lain yang sebenarnya tidak perlu. Hal keduniaan, kan? Sibuk mencari hal-hal keduniaan sehingga lupa untuk melihat
Apakah dia penyakit-penyakit hati? Apakah dia perkara-perkara yang merosakkan hati? Dan akhirnya perkara itulah yang menjadi penyakit dan yang merosakkan dirinya. Malah yang nakkan agama pun nampaknya bab kerohanian, bab tasawuf itu tidak diambil berat sangat. Kan? Kalau kita tengok kuliah-kuliah, kelas-kelas pun selalunya banyak yang diminati adalah kelas tentang fiqh, hukum hakam. Rancangan TV pun yang banyak tanyalah ustaz. Kan? Tanyalah ustaz. Dan kalau kita tengok banyak pertanyaan yang diberikan ialah, ustaz, apakah hukum sekian? Selalunya itu soalan yang paling masyhur, paling popular, bertanya tentang hukum. Kita tak nafikan bahawa bab hukum ini bab yang penting, tetapi ia merupakan satu daripada paling kurang 3 tiang agama. Tiang agama ni ada 3 yang tiang serinya, tiang besarnya ada 3. Satu bab-bab akidah yang dipanggil al-iman, satu bab-bab ibadah yang dipanggil al-Islam, dan yang ketiga bab-bab yang Imam Ghazali maksudkan ini, bab-bab tentang pembersihan jiwa yang dipanggil al-ihsan. Mana dapat 3 pembahagian ini? Para ulama dapat 3 pembahagian ini menerusi satu hadis yang dipanggil hadis Jibril, yang kita pun dah selalu dengar hadis ini. Jibril datang bertemu dengan Nabi dalam bentuk seorang pemuda yang pakaian serba putih, duduk depan Nabi, bertemu antara lututnya dengan lutut Nabi, menunjukkan begitu mesra dan intimnya dia dengan Nabi. Sedangkan di sekeliling Nabi pada ketika itu ada sahabat-sahabat seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia rasa dia dah rapat betul lah dengan Nabi, kan? Sebab dia sahabat-sahabat yang awal. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang berjumpa Nabi yang mereka tidak kenal. Tiba-tiba datang pula duduk betul-betul berdepan dengan Nabi, bertemu antara lutut dengan lutut tu, dan bertanya pula kepada Nabi beberapa perkara. Apa yang ditanya? 4 soalan yang ditanya. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Dan yang keempat, bila akan berlakunya kiamat? Itu 4 soalan yang ditanyakan oleh lelaki ini kepada Nabi. Iman, Nabi jawab 6 perkara yang kita hari ini tahu sebagai rukun iman. Selepas dijawab oleh Nabi, maka pemuda orang lelaki itu kata, sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Itu menyebabkan Sayyidina Umar lebih terkejut lagi, lebih hairan lagi. Macam mana orang ni, dahlah dia datang kat Nabi, tanya soalan, bila Nabi jawab, dia pula yang membenarkan Nabi. Pasti ini bukan calang-calang ni. Kemudian bila tanya tentang Islam, 5 perkara. Apa dia 5 perkara itu? 5 benda yang kita kenal hari ini sebagai rukun Islam. Dan apabila ditanya apa itu ihsan, Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu tunduk, menghambakan diri kepada Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihat Allah. Dan sekiranya kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Dan soalan yang keempat ditanya, bila akan berlakunya matas sa'ah, bila akan berlakunya as-sa'ah. As-sa'ah ini hari kiamat. Apa Nabi jawab? Kalau Nabi bagi tarikh kita dah senang dah. Tapi Nabi kata apa? Sesungguhnya orang yang ditanya itu tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya aku tak tahulah, kan, cara bersopan nak kata I really do not know. Tapi cara sopannya kata laisa al-mas'ul bi'alam minas sa'il. Bukanlah orang yang ditanya ini lebih mengetahui daripada orang yang bertanya.
Maknanya yang keempat tu kita tak tahu apa-apalah. Bila hari kiamat tu akan berlaku. Tapi 3 yang awal itu dah diberi jawapan. Berdasarkan jawapan-jawapan itulah para ulama menyusun agama ini sebenarnya ada 3 tiang besar. Satu yang berkaitan dengan akidah, kepercayaan Allah Ta'ala wujud, adanya Nabi yang dihantar oleh Allah Ta'ala kepada manusia, adanya hari akhirat, adanya malaikat, adanya ketentuan Allah Ta'ala qada dan qadar, yang baik dan yang buruk. Itu semua harus kita imani. Sementara yang berbentuk amalan, itu yang syahadah, salat, puasa, zakat dan haji. Tapi macam saya sebut tadilah, banyaknya persoalan-persoalan hari ni orang banyak masih tak selesai lagi yang 5 tu. Masih tanya lagi semayang macam mana ustaz, sah ke tidak kalau saya semayang macam ni, rukuk saya macam ni, sujud saya macam ni. Sedangkan perkara-perkara itu sebenarnya tidaklah begitu sukar. Kalau kita benar-benar belajarlah awal-awal masa sekolah dahulu tentang solat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji ni, sepatutnya tak payah buat tanyalah ustaz. Sebab benda tu very basic. Tetapi kalau bab yang ketiga, bila bertanya tentang al-ihsan, yang itu sebenarnya tidak sukar. Itu tidak mudah. Kerana apa? Ia berkait dengan khawatir yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi, bisikan-bisikan. Macam mana kita ni nak latih hati kita ini supaya terpelihara daripada bisikan-bisikan kesyaitanan, dan untuk membiasakan hati kita ini supaya sering mendapat bisikan-bisikan yang berbentuk kemalaikatan. Yang itu memerlukan bukan sekadar terus berzikir, terus melakukan perkara-perkara amalan, tetapi kena faham dulu. Kena bermula dengan kefahaman tentang makna-makna. Dan bagi saya, kalau tuan-tuan nak memahami tentang hal-hal muhlikat, hal-hal munjian, lepas 10 yang membinasakan tu, ada pula tajuk yang 10 perkara yang menyelamatkan pula. Kalau membinasa tu sifat takabur, sifat riya, sifat tamak, sifat syahwat dan lain-lain lagi. 10 yang mengikutinya itu ialah sifat-sifat yang berlawan dengan 10 tadi itu. Kesemuanya itu dibicarakan dengan mendalam oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab yang sama yang sedang kita baca ni. Cuma ini kitab pertama, tapi itu kitab-kitab yang seterusnya. Maknanya tidak rugi untuk kita membaca dan berusaha untuk mempelajari. Dan pengalaman saya bila baca kitab-kitab tasawuf ini, kitab yang paling jelas ialah daripada Imam Al-Ghazali. Kerana apa? Imam Ghazali ni cara dia menghuraikan sesuatu sifat-sifat mahmudah itu, dia memulakan dengan kefahaman dulu. Dia memulakan dengan kefahaman dulu. Kita kena faham dulu. Saya bagi contoh. Imam Ghazali bila dia bicara tentang syukur, tentang makna syukur. Syukur ni senang je, terima kasih. Kan? Tuhan bagi kita sesuatu, kita ucap terima kasih. Tapi Imam Ghazali dia tak bicara semudah itu. Dia kata syukur ni ada 3 benda, dia kata. Ada 3 syarat. Yang pertama dia kata ialah ilm, kena ada ilmu. Yang kedua, kena ada perasaan. Dan yang ketiga dia kata kena ada amalan. Itu sendiri dah menunjukkan cantik perbahasan tentang syukur tu. Imam Ghazali dia tidak mudahlah. Dia bahagikan supaya kita boleh ikuti dengan baik. Ilmu tu pula, kata Imam Ghazali, ilmu tentang syukur ni ada 3 benda pula. Banyaklah pula. Kita nak yang mudah saja. Tetapi kata Imam Ghazali, kalau kita tak faham itu, dia kata tadi, kena tahu sebab dia, kena tahu tandanya, kena tahu had-had dan batas-batasnya. Saya bagi contoh saja ni. Syukur yang bab ilmu ni, dia kata ada 3 benda yang kita kena tahu sebelum kita betul-betul bersyukur. Yang pertama, ilmu tentang nikmat.
Sebab syukur ni berkait dengan nikmat, kata Imam Ghazali. Jadi nikmat itu sendiri kita kena faham. Apa yang dinamakan nikmat, apa yang bukan nikmat. Yang kedua, ilmu tentang yang memberi nikmat itu, iaitu ilmu tentang Tuhan. Sebab ramai yang dapat nikmat dari Tuhan, tapi dia tak sedar bahawa ada pemberi kepada nikmat tu. Kita dapat udara yang kita sedut setiap malam, setiap hari, setiap pagi, setiap siang ini bukan natural. Bukan sebab apa pokok tu mengeluarkan oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida, maka berlakulah pertukaran. Itu betul, tetapi itu adalah dia panggil asbab secondary causes. Sebab-sebab yang bersifat tidak mutlak. Tetapi yang sebenarnya menghasilkan nikmat itu adalah Allah Ta'ala. Barulah datang syukur. Kalau kita duk rasa semua benda natural, semua benda ni datang secara semula jadi, macam mana kita nak berterima kasih kepada pemberi nikmat tersebut? Sebab kita tak kenal bahawa di sana, di sebalik semua nikmat yang kita dapat itu ada mun'im, ada yang memberi nikmat. Dan yang ketiga, Imam Ghazali kata kena ada ilmu tentang yang diberi nikmat, iaitu ilmu tentang diri kita. Diri kita ni siapa depan Allah? Kalau kita tahu kita hamba, maka pasti kita tahu hamba yang diberi nikmat, apa yang layak dia lakukan, apa yang sepatutnya dia lakukan, apa tanggungjawab yang dilakukan selepas mendapat nikmat. Jadi paling kurang 3 ilmu tu kena settle dulu sebelum seseorang itu benar-benar dipanggil syakir, orang yang bersyukur. Kemudian selepas itu datang pula perasaan. Selepas datang ilmu, ilmu itu harus diterjemahkan dalam bentuk dia panggil ahwal. Ahwal apa? Ahwalul qalb. Ada orang dia faham konsep-konsep tadi, konsep nikmat, konsep Tuhan yang memberi nikmat, konsep diri dia sebagai hamba yang diberi nikmat, tapi sedikit pun tidak tergerak, sedikit pun tidak menyentuh hati dia. Jadi kita harus transform the theories into emotion. Kena dengan teori yang kita tahu tentang nikmat tadi, kena gerakkan hati kita tu supaya kita rasa tunduk kepada Tuhan dan terasa bahawa kita ni sentiasa hina mendapat nikmat setiap-tiap hari dari Tuhan. Dan dahlah Tuhan bagi nikmat, kita tak sempat nak balas, Tuhan sambung lagi nikmat dia. Dan tak pernah ada moratorium nikmat Tuhan ya. Tuhan tak pernah stop. Padahal tak bayar lagi ni. Hutang nikmat Tuhan bagi ni tak pernah bayar lagi, dan Tuhan tak pernah stop. Kalau stop habislah kita. Tapi maknanya kita ni terus menerus mendapat nikmat. Sebab itu surah Al-As kata wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian yang amat sangat. Sebahagian mufassir macam Imam Ar-Razi mengatakan sebab apa kita ni rugi sangat, kerana kita ini sentiasa mendapat pinjaman tetapi tak pernah mampu untuk membayarnya kepada yang memberi pinjam, iaitu Allah Ta'ala. Sebab itu kita continuously in the state of utter lost. Kita sentiasa berada dalam suasana yang rugi dan rugi dan rugi. Tapi ayat tu bukanlah menyebabkan kita jadi pesimis, kerana illal ladzina amanu wa amilus solihat. Syarat untuk kita tidak rugi, syarat untuk mengubah diri kita daripada rugi kepada untung ialah amanu, beriman kepada Allah sungguh-sungguh dan beramal saleh, beribadatlah. Jadi selesai urusan kita ini untuk bersyukur. Sebab itu yang ketiga, selepas perasaan, selepas hal, kata Imam Ghazali, akhir sekali syukur itu harus diterjemah kepada amal. Amal itu pula yang terbaik, kata Imam Ghazali, ialah membawa kembali apa yang telah diberikan oleh Mun'im, yang memberi nikmat kepada kita ini. Apa nikmat itu kita bawa balik untuk tunduk kepada yang memberi nikmat. Tuhan bagi kesihatan, guna kesihatan tu untuk melakukan perkara-perkara yang menggambarkan ketundukan kita kepada Allah.
Ini contoh saya nak berikan bagaimana perbahasan Imam Al-Ghazali tentang syukur. Itu saya dah summary dah tu, summarize. Panjang tu perbahasan tentang syukur tu. Dan begitu juga dengan hal-hal yang lain tentang takabur, tentang riya, tentang ujub. Perbahasan itu cukup mendalam sehingga kita boleh faham, bukan sekadar kita take it as kita bersifat simplistik. Ada orang dia simplistik, ya syukur, alhamdulillah tu syukurlah. Tapi tidak, dia ada dia punya prasyaratnya. Sebab itu penting, dan itu termasuk kata Imam tadi dalam hal-hal yang bersifat fardu ain. Di antara yang sayogia disegerakan mengajarkannya apabila tidaklah orang itu telah berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Dia kata benda yang cepat kita kena ajar kepada seseorang. Kalau anak kita, kalau dia sudah faham, akalnya sudah akil dan umurnya sudah baligh, pertama yang kita harus ajar dia supaya dia tidak berpindah ke agama lain. Kena cepat, ialah tentang keimanan dengan syurga, neraka, kebangkitan dari kubur dan pengumpulan di padang mahsyar. Jadi antara cara untuk kita mengajarkan orang tentang hal-hal yang akan membawa kepada sifat-sifat murni itu, mulakan dengan keimanan kepada syurga, neraka, al-ba'ts, kebangkitan dari kubur dan pengumpulan di padang mahsyar, sehingga dia beriman dan mempercayainya. Kerana selalunya orang-orang yang terlibat dengan sifat-sifat mazmumah ini, keimanannya tidak kuat. Kalau orang tahu benda yang haram dan benda yang halal, dia tahu bahawa di akhirat nanti tidak akan terlepas segala amalan dia walaupun sebesar zarrah. Wa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tak mungkin dia akan terlibat dengan scam ni kan. Sebab dia pasti takut. Tetapi sebab apa masih ada berlaku perkara-perkara itu? Tak ada keimanan kepada syurga. Syurga neraka ni mungkin bagi dia macam cerita-cerita dongeng saja. Dia tidak ada keyakinan terhadapnya. Dan kebangkitan dari kubur juga baginya bukan satu benda yang meyakinkan. Sebab itu bila orang dah mati, kita bacakan talqin kan. Antara talqinnya ialah hendaklah engkau mengetahui bahawa syurga dan neraka itu hak. Kebangkitan itu hak. Bukan untuk orang yang mati tu. Orang yang mati tu dah terlewat. Tapi untuk orang yang hidup lah. Yang dengar talqin itu yang sepatutnya mengambil pengajaran bahawa ini hak ni, ini benar. Yang tu kita dah serahkan dia kepada Tuhan, masuk ke dalam tanah itu. Selepas ini dia akan melalui perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang benar, yang selama ini mungkin dia tidak yakin, selama ini mungkin dia tidak rasa penting. Tetapi setelah berakhir nyawa, disitulah nanti semua perkara-perkara yang selama ini kita rasa tidak yakin akan meyakinkan. Jadi sebab itulah itu antara perkara yang asasi diajarkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat yang murni atau terpuji ini. Dan kita berhenti di situ. InsyaAllah nanti kita sambung. Tak tahulah bila nak sambung. Esok dah tak boleh keluar dah daripada rumah. Boleh? Boleh lagi, kena bawa surat lah. Kita dah start PKPB. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatil a'da. Allahumma asrif 'annal waba wasyada'id wal mihana ma zahara minha wa batan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wassalamat fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.